to my channel, like, share and subscribe. Hari ini aku nak menceritakan kisah cinta lara antara Laila dan Majnun. 1, 2, 3, let's start it. Majnun, dia merupakan seorang anak lelaki yang tampan. Dia bijak, dia mempunyai banyak talent, dia pandai dalam seni perang, dia pandai dalam seni muzik, lukis, dia pandai bersyair, dan dia ni menjadi contoh bagi orang-orang. Dia menjadi idola, dan disebabkan ketampanan dia dengan pakej yang dia ada semua ni, menyebabkan dia menjadi pusat perhatian orang. Dan dia ni, bapa dia sangat sayangkan dia, sehingga kan apabila tiba waktu untuk Majnun bersekolah, bapa dia sendiri mendirikan sekolah tersebut. Sebab bapa dia kaya, bapa dia adalah orang berpengaruh. Dan sekolah yang didirikan tersebut hanya ada tenaga pengajar yang terbaik di Arab Jazirah pada masa itu. Dan murid-muridnya pula adalah dari kalangan anak orang-orang ternama, anak-anak orang berpengaruh. Dan dalam banyak-banyak murid di sekolah tersebut, Majnun bertemu seorang gadis yang cantik, yang mata dia hitam, rambut dia hitam. Orang memanggil gadis tersebut adalah Si Hitam Malam ataupun Laila Si Hitam Malam. Di situlah bermulanya kisah cinta Laila dan Majnun. Laila dan Majnun ni awal pertemuan mereka sudah menunjukkan ketertarikan antara satu sama lain. Ketertarikan yang akhirnya lama-lama menjadi cinta. Kecantikan Laila ni membuatkan ramai lelaki masuk meminang Laila. Padahal Laila baru berumur 12 tahun. Dan pada masa itu menjadi normal untuk gadis-gadis berusia 9 tahun dilamar atau diisi atau dijadikan isteri orang. Kalau benda tu terjadi pada zaman ni, aku rasa memang cepat viral lah kot. Memang confirm viral. Laila dan Majnun ini menjadikan sekolah sebagai tempat pertemuan mereka. Dalam erti kata yang lain, sekolah bukan lagi tempat untuk mereka belajar, tapi untuk tempat mereka saling bertemu. Dan ketika sesi pembelajaran sekolah, Majnun dan Laila ni, apa yang dia buat adalah ketika belajar, orang lain buat nota, orang lain cikgu tengah mengajar, yang dia buat adalah Majnun tulis nama Laila, Laila tulis nama Majnun. Mula-mula orang tak perasan tentang perilaku mereka ni. Lama kelamaan, masyarakat mula mengetahui tentang cinta Laila dan Majnun ini. Sehingga ia sampai ke pendengaran bapa Laila ketika itu. Jadi bila bapa Laila ni dengar, dia rasa sangat malu lah, dia sangat marah. So bapa Laila ni dia mengambil keputusan untuk tidak mengizinkan Laila pergi ke sekolah lagi. Dia kurung Laila. Apabila Laila dikurung, maka Majnun yang di sekolah ni dia jadi gelisah. Dia jadi tak tentu hara. Akhirnya dia ambil keputusan untuk keluar ke jalan-jalan untuk mencari Laila. Majnun ni dia punya rindukan Laila sampaikan apabila dia bertemu dengan orang, dia hanya sebut Laila. Dia hanya menyebut tentang Laila. Dia tidak mahu tahu tentang hal lain. Ketika orang bertanyakan tentang soalan lain, dia tidak jawab. Yang dia tahu, dia cari Laila, Laila, Laila. Itu je yang dia tahu, sehingga kan dia membuat syair tentang Laila. Majnun ni dia tak habis fikir. Akhirnya dia mendapat satu idea, iaitu dia dirikan satu pondok di atas puncak bukit di sebelah perkampungan Laila sendiri. Pondok itu dia menghadap ke arah rumah Laila. Keseharian Majnun di pondok itu hanyalah duduk di sungai yang kebetulan air dia mengalir ke rumah Laila. Dia bercakap dengan air untuk sampaikan pada Laila, mengatakan bahawa dia ada dekat dengan Laila. Dia bercakap dengan angin, dia bercakap dengan burung-burung, dia taburkan bunga seolah taburan bunga itu akan sampai ke rumah Laila. Dan Majnun menghirup angin dari arah barat yang melewati kampung Laila. Bahkan apa sahaja yang dari kampung Laila, Majnun akan layan dia walaupun seekor anjing. Dia menganggap anjing itu adalah anjing suci. Anehnya Laila ni yang dia berada di rumahnya sendiri, dia akan mengutip daun-daun yang mengalir di sungai. Dia akan bercakap-cakap dengan burung seolah-olah itu adalah pemberian daripada Majnun.
Majnun ni dia di pondok, dia sering dikunjungi oleh sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat dia melihat keadaan Majnun ni, dia berasa kesian. Dia rasa nak tolong. Akhirnya dia orang sepakat untuk tolong Majnun dengan membuat satu hela. 3 orang sahabat Majnun dan Majnun sendiri menyamar jadi perempuan dan dia pergi ke rumah Laila. Laila yang berada di rumahnya, dia berasa seolah-olah Majnun nak datang ke rumah dia. Dia mula bersiap, dia pakai baju sutra, baju yang cantik, dan Majnun ni dia berjaya masuk ke bilik Laila. Dia orang maka bertemulah dua sejoli ni, meluahkan rasa cinta, rasa rindu. Tapi malangnya pembantu Laila, dia merasa janggal dengan ada 3 orang wanita yang berkawan di rumah Laila ini. Akhirnya dia beritahulah ayah Laila tentang 3 orang yang pelik ni. Ayah Laila, dia bertemu Laila, dia tengok Laila tersenyum, Laila dengan keadaan yang ceria. Dia cuba mengejar 4 orang tersebut, 3 orang kawan Majnun dengan Majnun sendiri. Malangnya masa tu dia orang dah jauh. Nasib baik ayah Majnun ini dia mengetahui tentang peristiwa yang berlaku di rumah Laila. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk tamatkan drama ini dengan cara melamar Laila. Tetapi ayah Laila menolaknya dengan alasan yang Majnun ni berpakaian seperti seorang pengemis, sudah lama tak mandi, berkawan dengan haiwan, hidup macam orang gila lah. Jadi ayah Laila ni bertanya, kalaulah ayah Majnun ada anak perempuan, adakah dia nak kawinkan anak dia dengan lelaki macam tu? Jadi ayah Majnun ni dia berfikir ada betul juga. Terdiamlah dia. Ayah Majnun ni dia tak tahan melihat perilaku anak dia yang menghancurkan diri sendiri. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk membawa Majnun kembali ke rumah, dan di rumah tu dia adakan pesta untuk menghiburkan hati Majnun. Dia hadirkan dengan gadis-gadis. Majnun dia duduk di satu sudut, mencari-cari, memandang-mandang ke arah gadis-gadis tersebut untuk mencari kesamaan dengan Laila. Tetapi Majnun tidak menjumpai. Pesta itu hanya menambahkan kesedihan Majnun. Akhirnya Majnun ni dia rasa berang, dia marah, dia memberontaklah di pesta itu. Majnun dengan juraian air mata menuduh orang tua dan sahabat-sahabatnya berlaku kasar dan kejam terhadapnya. Dia marah dan dia menangis sehingga dia pengsan. Mendengar tentang peristiwa tersebut, ayah Majnun ni dia mengambil keputusan untuk membawa Majnun untuk menunaikan haji, dengan harapan supaya Majnun dia lebih tenang, dia lebih damai. Dan Majnun ni ketika di Mekah, untuk menyenangkan ayah dia sujud di depan Kaabah, tapi dia berdoa dalam sujud dia berdoa macam ni bunyinya dia. Yang Maha Pengasih, Raja di Raja para pecinta, kamu yang menganugerahkan cinta, aku hanya memohon kepadamu satu perkara. Tinggikanlah cintaku sedemikian rupa, meskipun aku binasa, cintaku dan kekasihku tetap hidup. Sekembalinya Majnun dan ayah Majnun ni daripada menunaikan haji, ayah Majnun dia mula mengasingkan diri. Dia tak mau bercampur dengan orang lain, dia tidak mau bergaul dengan orang lain. Ayah Majnun ni dia tak tahu dah nak buat apa. Akhirnya Majnun dia mengambil keputusan untuk pergi ke padang pasir tanpa memberitahu siapa-siapa. Di padang pasir itu dia duduk di celah runtuhan-runtuhan. Selepas tu tak ada seorang pun yang mendengar khabar tentang Majnun. Ayah Majnun ni dia menghantar sahabat-sahabat Majnun untuk mencari Majnun, tetapi tidak ditemui. Orang-orang mula berceritalah yang kononnya Majnun ni dah mati dimakan binatang-binatang buas. Mereka membuat kesimpulan sendiri tentang Majnun ini. Suatu hari seorang lelaki musafir melalui runtuhan bangunan tersebut dan dia nampak seorang lelaki yang aneh, dan di kaki lelaki yang aneh itu terdapat seekor serigala yang tidur. Lelaki musafir itu dia duduk dekat situ, dia tunggu, dan akhirnya lelaki yang aneh itu pun bersuara,
mendengar saja suara lelaki yang aneh itu, lelaki musafir itu pun tahulah itulah Majnun, yang mana orang-orang Arab Jazirah sibuk bercerita tentang Majnun ini yang berperilaku aneh. Lelaki musafir itu mendengar Majnun melantunkan syair-syair tentang Laila dan mereka berbagi makanan. Kemudian lelaki musafir itu teruskan perjalanannya sampai sahaja di perkampungan Majnun. Lelaki musafir itu pun menceritakan kisahnya yang bertemu dengan Majnun, dan hal itu sampai ke pendengaran ayah Majnun. Ayah Majnun dia pergi ke runtuhan tersebut untuk menjemput Majnun. Ayah Majnun berdoa di situ dengan hati yang sayu. Majnun yang mendengar suara ayah dia berdoa itu, dia keluar daripada runtuhan bangunan tersebut. Majnun dia meminta ampun kepada ayahnya dan meminta ayah dia supaya melupakan Majnun untuk meringankan rasa di dalam hati ayah dia. Di sebelah Laila pula, keluarga Laila mula menyalahkan ayah Laila kerana tidak pandai mengurus Laila. Kerana peristiwa itu telah memalukan keluarga Laila. Akhirnya orang tua Laila mengambil keputusan untuk mengurung Laila di dalam bilik. Hanya beberapa teman saja yang boleh menziarahi Laila. Tapi Laila ni dia tak mau orang datang jumpa dia. Dia nak simpan rasa cinta dia ni dalam hati. Laila ni untuk mengungkapkan segenap rasa cinta dia terhadap Majnun, dia telah menulis syair-syair di dalam kepingan-kepingan kertas yang kecil. Dan apabila Laila dibolehkan untuk menyendiri di taman, Laila ni dia menghembuskan kepingan-kepingan kertas kecil yang tertulis syair-syair tersebut dan dia menghembuskannya. Orang-orang yang menjumpai syair-syair Laila itu mengutip syair-syair tersebut dan membawa syair-syair tersebut kepada Majnun. Dalam erti kata lain, mereka menghubungkan Majnun dan Laila dengan cara yang begitu. Majnun ni dia dah terkenal, jadi ramai orang yang mengunjungi dia. Tetapi masyarakat tahu yang Majnun ni dia tak suka dikunjungi. Jadi diorang kalau datang ke Majnun hanya sebentar saja. Sebahagian orang yang mengunjungi Majnun ni dia berasa hiba, ada yang nak tahu cerita lebih lanjut tentang Laila dan Majnun. Salah seorang pengunjung tersebut ada yang bernama Amar. Amar ni dia dah tahu dah kisah cinta antara Majnun dan Laila, tapi dia nak tahu sendiri. Jadi ketika dia perjalanan dia ke Mekah, dia berkunjunglah ke Majnun untuk mendengar sendiri. Dan bila dia mendengar sendiri, dia rasa hibalah, dia bertekad untuk membantu Majnun. Amar ni dia adalah seorang pahlawan, dia adalah seorang kesatria. Apabila dia kembali ke kota dia, dia kumpulkan tentera-tentera dia untuk menyerang kampung Laila. Setelah dia mengumpulkan bala-bala tentera dia pergilah serang perkampungan Laila. Pasukan Amar ni dia memerangi orang kampung Laila, jadi ramailah yang terbunuh dan tercedera. Dan ketika Amar hampir memenangi pertempuran ini, ayah Laila dia menghantarkan pesan dia berbunyi begini: jika prajuritmu ingin menginginkan putriku, silakan, tetapi asalkan putriku ini bukan diberi kepada Majnun. Bahkan ayah Laila ini pun tidak keberatan kalau Amar membunuh Laila, asalkan Laila tidak diberi ke Majnun. Kabar pertempuran yang terjadi di kampung Laila ini sampai kepada pengetahuan Majnun. Majnun ni bila dia mendengar sahaja pertempuran tersebut, dia bergegas pergi ke perkampungan Laila. Dia merawat orang-orang yang cedera. Amar yang melihat keadaan ni dia merasa pelik. Amar pun meminta penjelasan Majnun dan Majnun menjawab bahawa masyarakat di kampung ini berasal daripada kampung kekasihku. Mana mungkin Majnun boleh menjadi musuh kepada orang kampung dari kekasihnya sendiri. Amar ni
Dia bersimpati dengan Majnun, tetapi dalam masa yang sama dia tak memahami Majnun ini. Lama-lama dia fahamlah kenapa orang memanggil Majnun ni gila. Amar yang melihat keadaan macam tu akhirnya memanggil pasukan dia untuk kembali ke kotanya. Laila pula makin hari makin merana. Dia dikurung di dalam bilik yang hanya dia boleh lakukan adalah berjalan-jalan di taman. Ketika dia berjalan-jalan di taman rumahnya, seorang bangsawan iaitu Ibnu Salam telah terlihat secara tidak sengaja Laila akan kecantikan Laila ini, dan dia jatuh cinta ke Laila. Dan Ibnu Salam ini dia cepat-cepat cari ayah Laila untuk meminang Laila. Ayah Laila ni dia baru lepas perang, jadi dia penat, terus dia terima macam tu saja. Sudah tentu Laila menolak sekeras-kerasnya. Dia bahkan merayu, menangis pada orang tuanya supaya tidak dinikahkan dengan Ibnu Salam. Tetapi mak dan ayah dia tak mau mendengarkan Laila. Mereka menikahkan Laila secepat mungkin. Laila menegaskan ke Ibnu Salam yang bahawa Laila tidak boleh menjadi isteri yang Ibnu Salam nakkan. Bahkan Laila menyuruh Ibnu Salam untuk mencari perempuan lain untuk dijadikan isteri. Tapi Ibnu Salam ni dia dah terlanjur sayang, dia terlanjur cinta kepada Laila. Ibnu Salam dia percaya kalau Laila dengan Ibnu Salam ni dah hidup bersama selama beberapa waktu, pasti Laila akan menerimanya. Ibnu Salam ni dia tak nak memaksa Laila. Dia menunggu Laila untuk menerima seadanya. Dalam erti kata lain, Ibnu Salam dan Laila tidak pernah bersama di sepanjang perkahwinan mereka lah. Berita tentang pernikahan Laila dengan Ibnu Salam ini tersebar luas sehingga ke pendengaran Majnun sendiri. Majnun yang ketika itu mendengar, dia berasa sedih, dia menangis, bahkan dia membuat syair-syair menyebabkan orang yang mendengar syair-syair dia berasa hibur. Kesedihan Majnun ini tidak lama. Tiba-tiba Majnun merasakan ketenangan, kedamaian, dan bahkan dia terus tinggal di bangunan-bangunan tinggal tersebut. Tetapi cinta Majnun terhadap Laila makin lama makin dalam. Dengan rasa tulusnya, Majnun menyampaikan ucapan selamat kepada Laila dan juga suaminya. Majnun hanya meminta satu perkara sahaja kepada Laila, iaitu jangan melupakan Majnun. Sebagai balasan jawapan, Laila telah mengirimkan anting-anting dia sebelah. Itu sebagai tanda pengabdian tradisi. Majnun ni dia tetap tinggal di kawasan runtuhan di tengah padang pasir itu. Bahkan ketika kedua orang tuanya sudah meninggal dunia sekalipun. Dan di sana dia hanya menulis syair-syair tentang Laila. Dia hanya bermain seluling dan melendangkan syair-syair tentang Laila. Dan manakala Laila pula, cinta dia hanya untuk Majnun walaupun dia sudah bernikah. Walaupun Ibnu Salam cuba mendapatkan cinta dia tetapi gagal. Ibnu Salam akhirnya meninggal dunia. Hubungan Ibnu Salam dengan Laila ini ibarat dua orang asing yang tinggal serumah, di mana Laila hanya akan menjawab sepatah-sepatah setiap pertanyaan daripada Ibnu Salam. Dan ketika Ibnu Salam meninggal, orang mengirakan bahawa Laila menangis kerana meninggalnya Ibnu Salam. Tetapi Laila menangis kerana kekasihnya Majnun. Dia merindui Majnun. Setelah habis iddah Laila dia kembali ke rumah orang tuanya. Laila yang seorang perempuan muda, tetapi dia mempunyai pemikiran orang yang tua. Dia bijaksana. Api cinta Laila terhadap Majnun ni makin lama makin besar, makin dalam. Tetapi Laila dia tidak mempedulikan dirinya sendiri. Dia tidak menjaga makan minum dia. Kadang-kadang berhari-hari dia tak makan sehingga dia jatuh sakit. Dan bahkan sehingga dia nazak, dia hanya mencari Majnun. Dia hanya memikirkan tentang Majnun. Celik saja mata dia hanya
mahu melihat Majnun. Bahkan ketika hembusan nafas terakhir, perkataan yang disebut adalah Majnun, Majnun, Majnun. Dan Laila pun meninggallah dunia. Berita tentang kematian Laila ni tersebar luas sehingga ke pendengaran Majnun sendiri. Majnun yang mendengar tentang berita kematian ni, dia terkejut. Dia pengsan selama beberapa hari. Bangun dia daripada pengsan, dia menangis, dia berlari pergi ke kampung Laila. Dia pergi ke kuburan Laila. Sampai sahaja Majnun di kuburan Laila, dia meletakkan kepala dia di atas kuburan Laila. Dan di situlah pengayaan ayat Majnun. Majnun meninggal di atas kubur Laila. Bahkan orang tidak mengetahuinya sehingga hampir setahun apabila sahabat-sahabat Laila dan Majnun ni, dia datang untuk ziarah ke kubur Laila, dia menemukan jenazah Majnun. Majnun meninggal di atas kuburnya Laila. Majnun pun dikuburkan di sebelah kuburnya Laila. Mereka bersatu di alam sana, di alam abadi. Thanks dah view video ini. Subscribe.